Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Hajar dan selamat datang ke channel YouTube saya. Terima kasih bagi yang telah subscribe dan terima kasih juga bagi yang belum subscribe tapi tetap menonton konten-konten dan video-video yang ada dalam channel YouTube saya. Moga-moga adalah sedikit manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Pada kali ini kita kembali lagi dalam borak-borak Quran untuk surah yang seterusnya, iaitu surah An-Nasr. Bagi yang belum lagi menonton borak-borak Quran sebelum ini, bolehlah tekan kotak playlist yang akan keluar di atas dan tonton borak-borak Quran sebelum ini. Dan ayo kita sambung borak-borak Quran kita yang seterusnya. Dan seperti biasa, tidak akan menjadilah borak-borak Quran kalau tidak ada Quran atau mushaf bersama-sama dengan anda. Jadi ayo kita tengok surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan pohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Sadaqallahul Azim. Jadi kalimah yang pertama yang kita tengok adalah kalimah An-Nasr. Nama surah itu sendirilah yang bermaksud pertolongan. Ada ulama menafsirkan bahawa An-Nasr ni bukan sekadar pertolongan, tetapi pertolongan yang banyak yang telah Allah kurniakan kepada Nabi SAW sebelum berlakunya Fathul Mekah. Kalimah yang kedua adalah kalimah Al-Fathu yang membawa maksud kemenangan ataupun boleh juga membawa maksud kepada pembukaan. Seperti mana kita tahu nama Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah membuka Al-Fatih, pembuka kepada bumi Istanbul kepada kita semua umat Islam. Begitu juga dalam ayat ini, Al-Fathu bermaksud kemenangan dan pembukaan. Kerana situasi ketika ini adalah ketika mana Fathul Mekah, yang membawa satu maksud ataupun satu gambaran kemenangan kepada umat Islam yang ketika itu dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kaitan surah An-Nasr ini dengan surah sebelum ini, iaitu surah Al-Masad, kita dah bincang sebelum ni. Surah Al-Masad memberikan gambaran kepada kita dalam perjalanan kita nak menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kita nak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, pasti akan adanya manusia-manusia yang akan menghalang, memerangi dan juga menyakiti perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah surah An-Nasr ini nak memberikan gambaran kepada kita segala ujian tersebut kita pasti akan berjaya, dengan syarat kita kena dapat dan mohon Nasrullah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang pertama daripada surah ini adalah kita kena tahu, kita kena sedar bahawa setiap kemenangan, setiap kejayaan, setiap nikmat-nikmat yang kita dapat pada hari ini, semuanya datang dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, datang dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan kita ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun kejayaan dan nikmat ini berlaku kepada kita tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingat, Allah lah yang memberikan kemenangan, Allah yang memberikan nikmat, maka Allah lah juga yang boleh tarik nikmat dan juga tarik kemenangan kita jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala nak mengajarkan kepada kita definisi kejayaan yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini manusia melihat kejayaan seseorang itu berpandukan kepada keputusan peperiksaan, bergantung kepada besar mana rumah dia, bergantung kepada umur berapa dia kahwin, bergantung kepada kerja apa, gaji dia berapa. Itu semua adalah definisi kejayaan yang palsu yang telah kita sendiri ciptakan. Walhal di sisi Allah Subhanahu wa taala, definisi kejayaan yang sebenar adalah keimanan, amal soleh. Itulah yang kita nak dapat. Itulah the real achievement ataupun kejayaan yang sebenar-benarnya yang sepatutnya kita semua usaha dan kita semua dambakan. Kalau bila mana kita letakkan definisi kejayaan ini seperti mana yang Allah tentukan, InsyaAllah kita akan rasa qanaah, rasa cukup, rasa syukur walaupun tak dapat rumah yang besar, rasa syukur walaupun gaji kita sikit,
rasa syukur walaupun kita tidak pandai dalam exam, sebab kita tahu bahawa definisi kejayaan yang sebenar adalah bila mana kita mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Praktik yang baik yang kita boleh ambil untuk kita hidupkan surah ini, yang pertama sekali adalah banyakkan kita melihat kisah-kisah anbiya dan juga kisah-kisah salafus soleh dalam kita nak menilai erti sebenar sebuah kemenangan dan kejayaan. Hari ini kita banyak tengok kejayaan dan kemenangan ini berpandukan kepada influencer yang kaya-kaya. Kita rasa, oh inilah definisi kejayaan, oh inilah definisi kekayaan, oh inilah definisi achievement. Walhal sebaik-baik qudwah, sebaik-baik contoh adalah di kalangan para anbiya dan juga salafus soleh. Belajarlah daripada mereka apakah erti kejayaan dan kemenangan yang sebenar-benarnya. Praktikal hidup yang kedua, bila mana kita mendapat nikmat, dapat kejayaan, dapat kemenangan, buatlah satu amalan yang kita katakan inilah tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, dapat result keputusan exam yang berjaya, yang hebat, yang tinggi, yang berjaya. Kita niatkan kepada kita, ya Allah, aku nak sedekah, tanda aku syukur. Aku nak qiyamul lail, tanda aku syukur. Aku nak berpuasa, tanda aku syukur. Aku nak beri hadiah kepada orang, tanda aku syukur. Jadi itulah sebaik-baik cara kita nak menunjukkan kesyukuran, bukan sekadar di bibir, tetapi juga dari sudut amalan kehidupan kita. Itulah saja video Borak-Borak Quran kali ini. Jangan lupa untuk tekan share, subscribe. Moga ramai lagi mendapat manfaat daripada Borak-Borak Quran, insya-Allah. Bagi yang berminat untuk join QC online, jangan lupa tekan link yang saya akan sertakan di bawah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Saya Abu Hajar dan terima kasih.